La ilaha illallah. Allahumma la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. وأحمده سبحانه على آلائه الجزيلة ونعمه العظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Tuhan yang memfardukan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, puasanya bulan Ramadan Al-Mubarak, supaya kita sama-sama dapat campainya maqam at-taqwa. Itu adalah setinggi-tinggi maqam ya Allah Subhanahu wa ta'ala kehendak dan redha terhadap kita sebagai umat Islam melakukan dan mengadakan itu sifat, supaya dengan itu sifatlah kita pakak-pakak boleh selamat hidup dunia kita menujukan kepada hari kemudian yang kekal abadi di sana. Sidang Jumaat yang dirahmati, bulan Ramadan ialah bulan pengorbanan kita. Pengorbanan yang besar sekali, iaitu manusia sanggupnya nak tinggal makan minum supaya nak mendekatikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun makan dan minum itu adalah perkara yang manusia itu berhajat pada siang hari, akan tetapi dengan iman, dengan Islam, dengan dia itu serah diri kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Tuhan yang menjadikan dia dan menjadikan segala-gala makhluk, maka dia sanggup nak tinggalnya perkara itu taqarruban ilallahi azza wa jal, untuk nak mendekati diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siang hari pula kita pun tinggal masa kita, tidur kita, rehat kita, kerana kita itu penat daripada kita mempertahankan diri kita di waktu malam untuk di waktu siang hari. Waktu malam itu untuk kita mendirikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nawi kita dapatnya kemerdaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama-utama lagi iaitu 10 akhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dengan sebab itu, perbuatan yang kita buat sama ada di siang hari ataupun di malam hari, itu tertolak daripada pengorbanan diri kita dengan apa yang kita beriman, dengan apa yang kita itu yakin, dengan apa yang kita itu nak serahnya amalan yang kita berlaku itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia yakin dengan hati kata perbuatan yang dia buat itu adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala redha terhadap diri dia dan redha terhadap apa kelakuan yang keluar tubik daripada diri seorang yang beriman. Dengan sebab itu,
Kita lihat pada bulan Ramadan bukan terhenti sahaja kepada amalan yang keluar daripada diri kita untuk kita nak mentaqarrubkan, untuk kita nak mendekatikan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini juga nak hajarnya, nak tarbiyahnya, hendak mentarbiyahkan diri kita supaya kita menggerbankan satu perkara lagi, iaitu harta benda kita. Kerana harta benda yang kita dapat melalui dengan cara-cara yang halal, itu adalah harta yang kita itu sangat kasih. Kita tak akan berikan harta benda tadi wilucuk daripada tangan kita, melainkan dengan sebab kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan telah firman di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia ni kasih kepada harta benda, payah nak belanjanya harta benda dia itu kepada jalan yang menujukan kepada hari akhirat, melainkan dengan sebab dia itu seorang yang yakin, yang beriman dengan janjian Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak, nescaya walaupun sekuk samah pun dia tak akan keluar tubik daripada kocek dia menujukan kepada kemerdaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Dengan itu, bulan Ramadan yang kita duduk ni didapati beberapa perkara yang kita kena mentarbiyahkan diri kita supaya kita nak jualnya tenaga kita, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan ini sebagai maklum di sisi orang yang beriman dan orang Islam, kata Allah Subhanahu wa taala akan lipat ganda ganjaran yang hamba itu buat serta dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi dia harapnya ganjaran hak Allah Subhanahu wa taala doa tu dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam sebuah hadis yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, sebagai diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnan. Makna anak Adam ni dia kadok besar, kadok jadi ke depan, kadok jadi dewasa, dan umur dia kau banyak, maka jadi besar juga, jadi pergi ke depan juga. Dua perkara Nabi alaihi salatu wasallam kata. Nabi kata, yang pertama, umur kita kau banyak, umur kita kau naik, umur kita kau tambah dua perkara. Di sisi anak Adam dia tambah juga dua perkara. Yang pertama, tambahnya hubbul man, kasih kepada berapa? Kasih kepada harta benda. Maka kasih kepada harta benda ni adalah perkara yang melazimi diri seseorang manusia. Maka Tuhan ni dengan rahmat dia, dengan bijaksana dia, dia nak buat lagu mana, nak buat hamba dia tu kikih tubik daripada hati dia sifat kasih sayang kepada harta benda. Kerana itu adalah cubaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, maka dia mengfardukan di atas umat Islam, iaitu berpuasa bulan Ramadan, supaya nak menjadikan Ramadan ni satu madrasah, satu jamiah untuk mentadhiyahkan, untuk kita nak mengorbankan perkara yang kita kasih, perkara yang kita mau, perkara yang kita nak pegang di tangan kita, supaya nak capainya maqam al-bir. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala firman kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan capainya maqam al-bir, kebaikan, malaikat kita itu belanjakan perkara yang kita kasih. Gapo perkara yang kita kasih sekali? Rasulullah rayak dalam hadis yang kita dengar tadi, hubbul man, iaitu kita kasih kepada harta benda kita. Maka tak jadi pelik kita kasih pada harta benda, itu adalah fitrah ya Allah Subhanahu wa taala bubuhkan di dalam hati anak Adam. Akan tetapi kalaulah kita tak gunanya
harta benda kita dihajat di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang Tuhan meredai, nescaya harta benda kita tu akan jadi panas dan tidak jadi manfaat bagi diri kita. Itu perkara yang nak kita tahu sebagai umat Islam yang boleh sama-sama kita pakat jaga. Satu lagi perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kata, apabila kita umur banyak, dia pun jadi turut kita juga. Gapo satu lagi? Iaitu tulul umur. Iaitu kita berasa kata umur kita ni nak panjang. Umur kita ni nak lama lagi. Umur kita ni jadi ke depan lagi. Terkadang dengan sebab kita itu berasa kata umur kita nak panjang lagi, kita budak sihat lagi, kita tinggal peluang masa keamasan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terkadang ada setengah-setengah daripada manusia yang kurang sikit faham terhadap agama dan kurang sikit iman dia berasa kata Ramadan mari dengan Ramadan tak mari sama saja. Kerana apa? Kerana kita ni muda lagi, kerana kita ni sihat lagi, kerana kita ni ada banyak lagi masa yang kita nak buat. Itu adalah fahaman dan cara faham tidak betul dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Umur kita ni walaupun Allah Subhanahu wa taala beri, tetapi jangan sama sekali sidang Jumaat yang dirahmati kita tinggalnya masa kita, fursah kita, benda yang Tuhan meluaskan bagi kita, kamar kita tak harap benda hal lagi akan datang, tidak lagu tu. Hendaklah kita capainya masa yang kita duduk ni, hendaklah kita ambil dengan sebanyak-banyaknya. Jangan kita cuaikan, jangan kita lepaskan masa kita biar begitu. Kerana perkara tadi itu kalau kita lepas pergi, tidak tahu di dalam diri mana-mana orang yang ada di sini dan di mana-mana pun nak boleh jamin kata Ramadan itu akan iadah kembali kelik kepada kita tahun lagi akan datang. Tidak ada siapa dia boleh nak jamin dirinya ataupun umurnya begitu. Sebab itulah Nabi SAW beri amaran di sini, iaitu jangan kita berasa kata lama lagi, ada lagi masa, gitu lagi ni. Tak, itu bukan. Tapi tabiat anak Adam macam itulah. Dengan itu tabiat anak Adam ia bercenggah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari menyatakan kata cara kita nak bawa agama, bawa umur, bawa diri macam mana, itulah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ramai di kalangan orang Islam kita, banyak di kalangan orang Islam kita sekarang lah ni fahamnya akan tujuan Ramadan dan fahamnya kata harta dia yang belanja di dalam bulan ini ni ada manfaat bagi dia. Akan tetapi ada separuh lagi, kebanyakan lagi yang ada tak pernah mengeluarkan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, seumpama beri kepada fakir miskin ataupun beri makanan kepada orang yang berpuasa, tak pernah lagi. Maka daripada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita sama-sama mensanggupkan kita lepas daripada ni kita nak waktu baik hak kita sendiri, nama fulan ibnu fulan, harta kita, duit kita yang kita kerja dengan cara yang halal, kita nak beri kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana nak beri kita masuk di dalam sebuah hadis. Hadis ni terkadang kita dengar, terkadang kita banyak kali kita dengar. Akan tetapi soal yang kita nak tanya, adakah hadis yang kita dengar tu serah masuk dalam hati kita, kemudian boleh kita melaksanakan sebagaimana hadis tu nak ke tidak? Bukan soalan dok dikata amo biasa dengar dah hadis tu, amo pernah dengar, amo gitu, amo gini. Soal yang penting sekali gapo? Amo pernah amal ke tak dengan hadis yang amo faham tadi? Amo pernah amal ke tak? Amo pernah buat ke tak apa yang kami yang amo faham ataupun yang amo dengar hadis daripada khatib, daripada imam, daripada ustaz, daripada guru, daripada tu, daripada ni, kita pernah amal ke tak? Soal hak tu kita kena tanya. Bukan makna kata dok royak hak tula tadi tu adakah kita pernah beramal?
Kalau kita tak pernah beramal, bukan benda ini kita tegah, berani tegah dengan penuh mulut kata, kalau kita tak pernah amal, bukan benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda royak kepada kita, nak uji kita ni musabaqah, makna falyatanafasil mutanafisun, makna nak uji kita itu sama tewah, nah qasi nak buat amalan yang baik. Rasulullah kata dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah daripada hadis yang hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam dia kata, man sesiapa fattara saiman, beri makan kepada orang buka puasa, makna beri makan kepada orang puasa, lagu mana dia nak dapat, kana lahu mithlu ajrihi, didapati pahala orang yang beri makan kepada orang puasa tadi sedangkan ia puasa juga, ia akan dapat pahala daripada orang puasa tu seumpama pahala tu juga, 100 ke 100, 200 ke 200, 300 ke 300. Tapi pahala puasa tidak disakati oleh agama kita kerana Allah Subhanahu wa taala nak balas sendiri. Sebab itulah dia besar sangat kalaulah kita beri makan kepada orang, sekadar wah tamar ke, susu ke, manis ke, air ke, ikut sekadar mana kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak bebankan, tak taklifkan di atas kita malaikat apa yang kita itu kuasa nak buat. Kemudian jadi lagu mana? Mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Sedangkan pahala hak kita tadi itu, pahala seorang yang kita beri makan tadi tak ada jadi kekurangan gapo. Dengan sebab gapo? Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala nak balaskan. Tuhan janji nak balas. Maka suruh kita buat, maka jangan kita soal jadi banyak. Bani Israel dulu ya banyak soal. Banyak kecek, kek gitu, kek gini buat dak. Itu bukan sifat perangai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sama-sama kita ni kena tahu kata kita buat ni ada gapo kata kita boleh ganjaran daripada Allah ni gapo kata. Jangan kita buat sedangkan kita tak tahu. Jangan sama sekali kita kerja amalan apa-apa pun kalau kita tak pergi dengan landasan ilmu pengetahuan. Jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayak kata Tuhan ni firman di dalam hadis kursi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz yang amat nak baca ni sidang Jumaat akan dengar ni lafaz Imam Al-Bukhari. Nabi alaihi salatu wasallam ghayak kata Tuhan ghayak lagu mana? Tuhan ghayak kata kullu amali ibni adam lahul hasanah bi asyri amsalihah. Tiap-tiap amalan anak Adam itu baginya, bagi dia itu gapo? Satu kebaikan dengan 10 ganda. Fi ila 700 dha'f, kepada 700 ganda daripada amalan-amalan yang Tuhan nak ganda, iaitu ganjaran amalan dia. Illa saumu, malaikat puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu Tuhan tak ada sakat. Hak ni aku sendiri nak balas. Apabila Tuhan nak balas, kita tengok sekurang-kurang manusia yang boleh masuk syurga hak akhir sekali, dah hak lekeh sekali, Nabi ayat atas 10 kali dunia ni. 10 kali dunia ni hak lekeh sekali. Akan tetapi Tuhan kata hak ni aku nak balas sendiri. Tidak ada siapa pun boleh sakat, aku sendiri. Coba kita khayal, coba kita renung, coba kita tadabbur, coba kita faham molek akan isi kandungan hadis ini. Kamar kita masuk dengan iman kita, barulah tertolak daripada diri kita boleh buat kerja perkara tersebut. Kalau tidak, dengar saja, dengar kau ni temu kau ni, dengar kau ni temu kau ni, akhir sekali tak ada dapat ganjaran apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab gapakah Allah Taala nak royak kepada kita dalam hadis kursi tadi kata aku nak balas sendiri? Kerana puasa ini salah satu daripada cabangan puasa ni gapo? Iaitu as-sabr. Sabar tadi ni makna Tuhan royak dalam Quran dengan cara nyata kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya puasa ni Tuhan, sesungguhnya sabar ini tidak boleh nak tanding setara mana, nak sakat setara mana tu tidak. Maka puasa salah satu daripada gapo? Salah satu daripada rupanya sabar. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sahih juga yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, "Shaumu syahris sabr." Shaumu syahris sabr. Puasa bulan yang sabar. Gapo bulan sabar? Katanya alim ulama iaitu puasa bulan Ramadan. Maka Ramadan adalah kita kena sabar diri kita daripada makan, daripada minum, daripada mendekati perkara hawa nafsu yang halal, dan malam hari kena tahankan diri kita daripada tidur, daripada penat, daripada kita itu gitu dan gini. Kerana gapo? Kerana kita nak dapat kemeredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah tadhiyah, itu adalah pengorbanan yang besar sekali yang kita duduk dalam sekarang lala ni. Keamasan yang kita duduk sekarang lala ni tak tahu malaikat orang yang hati itu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan sebab takwalah kita akan menyelamatkan diri kita daripada balapetaka hidup dunia dan azab yang sangat seksanya di hari akhirat nanti. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah firman kata, wattaqullah, hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita junjungnya retah Tuhan dan kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegahkan diri kita. Jadi wahai sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, puasa Ramadan kita tahu dengan cara sekaligus makna kita mempertahankan diri kita daripada nak makan dan minum dan dekatkan hawa nafsu yang halal semenjak daripada timurnya matahari iaitu fajar sadiq hingga turunnya iaitu matahari apabila diazankan maghrib. Itu ghalib kita faham daripada mafhum, daripada fahaman as-siyam. Semua orang Islam faham begitu belaka. Akan tetapi satu perkara lagi yang kita kena beringat apabila kita calonkan diri kita berpuasa bulan Ramadan, pasti kita kena beringat, iaitu beringat apa? Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayak kepada kita. Dia kata rubba saimin, kebanyak ke ataupun ada kebanyak ke ataupun terkadang orang puasa tadi itu hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, iaitu kebanyak ke ataupun terkadang orang puasa tadi tak ada boleh gapo. Malaikat gapo hak boleh, iaitu lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga boleh satu, hal lain tak ada boleh. Hak apa? Kerana ia puasa tak betul dengan hendak ki syarak, tak betul dengan contoh tauladan yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah royak kepada kita supaya nak kita royak kepada manusia, royak pada umat masyarakat, dan kita kena royak kepada diri kita sendiri. Apabila kita dengar ajaran Tuhan, kita royak diri kita. Jangan gaduh nak royak ke orang, royak diri dulu, kepada diri. Hak tu maksud kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Royak pada diri dulu, jaga diri dulu. Kemudian wa ahlikum, dan orang hendak orang tahan kita. Jangan gaduh orang belum daripada kita gaduh pada diri kita. Itu ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi royak pada kita kata, hei orang yang puasa, jaga ini perkara. Gapo? Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah
hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi katakan, perhati sini sikit, iaitu man lam yada' qaulaz zur, siapa dia tak berhenti daripada cakap pedusta. Ulama telah tafsir qaulaz zur iaitu cakap pedusta, cakap pe sia-sia, buang main, ataupun duk kata orang tu kata orang, mengupak orang ni, cemar orang tu cemar orang ni. La wal amala bihi, dan dia beramal dengan dia. Maknanya dia calonkan diri dia nak kecek lagu mana. Kalau tuai tak pergi, pasti tuai tu kena pergi cari. Apabila cari, kita gunakan lidah kita dengan apa? Dengan qauliz zur. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tak beri ganjaran apa-apa orang kerja lagu tu. Tak ada pedah gapo dia nak tinggal daripada makan, dia nak tahan diri dia daripada minum. Tak ada pedah gapo di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia buat kerja dengan itu pekerjaan. Ni kita tengok kata benda yang halus, benda yang tak berasa gana. Kita ni orang email tak ada gagah mana, dengar lagu ni biasa main gitu ya. Akan tetapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia dengar lagu ni, kaki dia ni tak keluar tubik daripada rumah dia, malaikat menuju kepada masjid saja. Tak ada pergi pasar tu pasar ni situ sini, tak. Kenapa? Kerana dia faham molek daripada isi kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca wik dia. Dia takut supaya gapo? Jagakan diri dia, takut Tuhan ni tak ada wik gapo kepada dia. Apabila Tuhan tak ada wik gapo kepada dia, apakah kita ni buat kerja? Kita kalau kerja pagi sampai gelap, tapi tak ada boleh minum air, makan nasi walaupun sebiji pun, gapo kita nak dapat? Cerak kita tak buat dah benda tu. Maka sini pun serupalah. Kalau kita puasa, kalaulah kita pertahankan diri kita daripada makan dan minum, akan tapi perbuatan ni kita tak pertahankan lidah kita dan amalan perbuatan kita daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakyat mari tadi, nescaya kita tak dapat hasil gapo-gapo pun daripada puasa. Maka hendaklah kita mengorbankan diri kita, tahankan diri kita supaya nawi kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia ni dan di hari akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.